Bajet 2020 kekal mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting perbelanjaan negara. Kementerian Pendidikan sentiasa berusaha memperkasakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memenuhi keperluan bakat masa depan. Meningkatkan taraf pendidikan negara dan memelihara kebajikan guru serta pelajar adalah antara fokus utama Kementerian Pendidikan KPM dalam Pelancaran 2023. Tan Sri Muhyiddin turut menzahirkan kegembiraan dengan hasil kerja keras para guru melaksana pelbagai inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Berita Informatif. Saya, Cik Fatin Izzati binti Zulkifli akan menemani anda sepanjang rancangan ini berlangsung. Apa itu aspirasi pendidikan negara? Dan adakah hala tuju dan aspirasi negara itu mampu untuk membentuk guru yang berjiwa pendidik? Mari kita bersama-sama merungkaikan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan negara serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pendidikan adalah nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang utama serta menjadi pelaburan yang penting dalam negara kita. Seterusnya, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk pembangunan pendidikan di Malaysia. Antara kepentingan pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, kepentingan pendidikan yang lain adalah untuk memajukan negara serta menaikkan imej negara. Negara kita pasti mempunyai aspirasi dan hala tuju bagi memastikan sistem pendidikan terus dimajukan bagi kepentingan negara dan juga masyarakat majmuk. Baiklah, marilah kita bersama-sama saksikan video animasi tentang aspirasi sistem pendidikan negara di Malaysia. Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM iaitu mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan juga sistem pendidikan secara keseluruhan. PPPM berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi pendidikan pertama iaitu akses kepada kejayaan. Menurut PPPM yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merangkap Menteri Pendidikan pada tahun 2013 hingga 2015, kementerian berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas tingkatan 5 menjelang tahun 2020.
Baiklah, kita sedia maklum tentang kepelbagaian kaum, bangsa dan etnik di Malaysia. Oleh itu, semua rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama rata untuk ke arah pendidikan berkualiti. Baiklah, semua murid perlu diberikan peluang untuk menimba ilmu dan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini adalah untuk menjadikan negara kita mampu mengatasi masalah keciciran pelajar. Murid yang duduk di luar bandar perlu diberi penekanan tentang kepentingan pendidikan. Sebagai guru, kita perlu memberikan bimbingan motivasi dan juga sesi kaunseling kepada ibu bapa untuk mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan negara. Guru juga perlu mengambil berat tentang kebajikan murid-murid demi pembangunan murid secara menyeluruh. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, pembangunan murid secara menyeluruh merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sistem pendidikan negara telah menetapkan standard untuk dipatuhi oleh setiap warga sekolah. Perkara ini juga dapat dikaitkan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 iaitu SKPMG 2 yang menyediakan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Misalnya, guru menyediakan rancangan pengajaran harian RPH untuk pelaksanaan PDPC yang profesional. Seterusnya ialah aspek kualiti standard antarabangsa. Hasrat negara kita adalah untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara luar. Negara kita menyasarkan untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study iaitu STIMS dan juga Program for International Student Assessment PISA dalam jangkaan tempoh 15 tahun. Ujian-ujian ini dijalankan 4 tahun sekali dan ujian TIMSS dan PISA hanya melibatkan pelajar tingkatan 2 dan 3 yang dipilih secara rawak, termasuklah pelajar paling cemerlang dan juga pelajar paling corot. Hal ini adalah bagi memastikan semua murid mendapatkan pendidikan yang cemerlang. Mari kita saksikan salah satu kejayaan pelajar Malaysia yang mencatat kejayaan skor tertinggi dalam subjek matematik. Malaysia mencatat kejayaan dalam laporan Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019 apabila pelajar tingkatan 2 julung kalinya memperoleh skor melebihi 700 dalam subjek matematik. Kementerian Pendidikan KPM berkata seramai 25 pelajar bagi pentaksiran berasaskan fizikal paper TIMSS dan 65 pelajar untuk pentaksiran berasaskan komputer e-TIMSS memperoleh skor melebihi 700 bagi subjek itu. Kejayaan ini mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Namun, saban tahun prestasi murid Malaysia semakin merosot di peringkat antarabangsa dan memerlukan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat. Menurut berita harian, keputusan TIMSS pada tahun 2011, sebanyak 35% dan 38% murid Malaysia gagal mencapai tahap kemahiran minimum dalam matematik dan sains, iaitu kenaikan 2 hingga 4 kali ganda berbanding 7 dan 13% pada 1999. Guru perlu memainkan peranan penting untuk memberi tunjuk ajar dan merangsang murid untuk berfikir aras tinggi, kebat seperti penaklukan dan juga penyelesaian masalah. Perkara ini dapat dikaitkan dengan pembentukan guru yang berdedikasi dan tahap keberhasilan murid perlu ditekankan bagi memastikan mereka ini mampu bersaing di peringkat global. Secara tidak langsung, perkara ini menjadikan sistem pendidikan negara kita berprestasi tinggi dan lebih efisien. Aspek yang seterusnya iaitu equity untuk semua murid. Aspirasi pendidikan negara yang ketiga menekankan tentang equity iaitu hak semua murid bagi mendapatkan pendidikan yang terbaik dalam negara kita. Semua murid perlu dilayan dengan sama rata tanpa menghiraukan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga gender. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menegaskan bahawa tiada jurang dalam sistem pendidikan. Latar belakang sosioekonomi bukanlah masalah yang besar dan penghalang bagi seseorang itu berjaya. Pihak kerajaan ada juga menyediakan sokongan tambahan bagi mereka yang kurang bernasib baik.
Kebiasaannya, masyarakat kita lebih tertumpu pada akademik semata, sedangkan pendidikan vokasional juga membuka peluang kepada murid yang berkebolehan dan berkemahiran terhadap sesuatu bidang. Laluan alternatif lain ini mampu untuk melahirkan pelajar yang mampu menyumbang bakti dalam bidang kemahiran kepada negara pada suatu hari nanti. Oleh itu, guru memainkan peranan penting untuk mengadakan program berasaskan komuniti untuk memupuk interaksi yang berkesan antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, guru juga perlu melayani semua murid dengan sama rata walaupun murid tersebut berkeperluan khas dan kumpulan minoriti seperti orang asli. Jelaslah bahawa aspirasi ini mampu untuk melahirkan guru yang berjiwa pendidik, iaitu bersikap adil terhadap murid-muridnya. Seterusnya ialah perpaduan. Perpaduan ialah komponen penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang seimbang dan harmoni. Seperti kita tahu, Malaysia terdiri daripada masyarakatnya pelbagai kaum dan bangsa. Perpaduan negara sangat penting bagi memastikan keamanan negara. Sekolah merupakan platform yang berkesan dan terbaik bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid sejak kecil kerana melentar buluh biarlah dari rebungnya. Peranan guru ialah mereka perlu menggalakkan penghayatan dan komunikasi antara murid pelbagai kaum. Kesannya, persefahaman dan tolak ansur antara satu sama lain dapat diwujudkan di sekolah bagi menjamin keberhasilan objektif pembelajaran. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Standard 2 dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPMG 2 iaitu pengurusan perpaduan serta permuafakatan strategik. Pemahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, bangsa dan agama perlu diurus dengan baik bagi memupuk semangat perpaduan sesama rakyat serta memastikan permuafakatan berlaku. Hal ini adalah untuk kemajuan pelajar untuk terus cemerlang tanpa mengira agama dan bangsa. Contohnya, program yang boleh dilakukan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid ialah aktiviti satu murid, satu sukan. Nilai dan pengalaman boleh diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional. Yang terakhir ialah kecekapan. Negara kita telah mengeluarkan peruntukan yang sangat besar bagi memajukan sistem pendidikan negara. Kerajaan mengambil berat tentang isu pendidikan bagi memaksimumkan lagi keberhasilan murid di Malaysia. Pengurusan kewangan yang baik mampu untuk menentukan tahap prestasi sekolah. Sekiranya peruntukan tidak mencukupi, maka aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah sekolah akan menjadi terhad. Oleh itu, guru dan juga warga sekolah perlu menggunakan peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan dengan cekap dan efektif supaya murid mampu meneroka dengan lebih mendalam tentang sesuatu. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah ialah aktiviti perkhemahan yang memberikan pengalaman kepada pelajar tentang cara untuk hidup dan berada di dalam hutan. Guru yang berjiwa pendidik pasti tidak akan berkira dan ikhlas dalam membantu menjayakan program-program yang berada di sekolah. Mari kita bersama-sama menyaksikan siaran langsung di Facebook tentang apakah ciri-ciri sahsiah guru cemerlang. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan guru berjiwa pendidik yang merangkumi sahsiah guru cemerlang dan juga etika keguruan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, maksud sahsiah ialah kepribadian atau pribadi seseorang. Guru yang berjiwa pendidik pasti menunjukkan tingkah laku dan sifat-sifat mahmudah bagi mencerminkan kualiti pribadi mereka. Guru perlu menjadi contoh untuk melahirkan model insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Terdapat 4 ciri-ciri sahsiah guru cemerlang yang akan saya terangkan. Yang pertama ialah berakhlak mulia. Guru yang berakhlak mulia mempunyai integriti yang tinggi serta mematuhi etika keguruan. Antara sikap akhlak mulia ialah sabar dan adil. Menjadi seorang guru bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk mendidik anak bangsa. Guru perlu bersabar melayan karena dan celoteh anak murid. Guru juga perlu bersedia menerangkan semula apa yang dipelajari dengan sabar kepada murid. Hal ini kerana kecerdasan kognitif setiap murid adalah berbeza. Selain itu, guru juga perlu bertindak waras dan tidak melampaui batas sekiranya masalah berlaku. Kekerasan merupakan pendekatan yang paling
tidak sesuai dalam mendidik anak-anak. Oleh itu, tegurlah anak murid dengan berhikmah. Guru juga perlu cekal dan tidak berputus asa kerana yakinlah bahawa kebaikan akan berbalik kepada guru-guru. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, kita hendaklah melayani semua murid dengan sama rata. Hal ini dapat dikaitkan dengan aspirasi pendidikan negara yang pertama, iaitu akses. Seterusnya, ciri-ciri khasiat guru cemerlang yang lain adalah dedikasi. Guru sanggup berkorban tenaga dan masa untuk melahirkan murid yang cemerlang. Guru perlu mempelajari teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk memastikan sistem pendidikan masih kekal relevan dan berusaha meningkatkan kualiti kerja sebagai guru dalam abad ke-21. Guru sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab dengan kerelaan hati mereka serta memberikan komitmen sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana mereka sedar akan tanggungjawab dan amanah yang dipikul. Sebagai contoh, guru sanggup bersekat mata untuk menghasilkan bahan bantu mengajar BBM yang menarik untuk pembelajaran berkesan di dalam kelas. Persediaan rapi dilakukan oleh guru yang berdedikasi bagi mencapai objektif pembelajaran. Kemudian, ciri khasiat guru cemerlang yang lain ialah penyayang. Sifat penyayang sebati dalam jiwa pendidik. Guru perlu cakna tentang kebajikan murid bagi membina hubungan mesra antara guru dengan murid. Namun hubungan yang baik ini perlu menekankan tentang hormat menghormati antara satu sama lain. Bahasa yang lembut perlu digunakan untuk mereka rasa selamat untuk menceritakan tentang masalah mereka. Kasih sayang guru mampu membantu dalam perkembangan sahsiah dan emosi murid-murid. Sekiranya hubungan yang baik telah terjalin, maka persekitaran pembelajaran akan menjadi kondusif serta pembelajaran bermakna akan menjadi lebih berkesan. Ciri khasiat guru cemerlang yang terakhir ialah keterampilan. Guru yang berketerampilan mempunyai keupayaan untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru yang berkualiti dan berjiwa pendidik pastinya akan membuat reformasi diri ke arah tingkah laku dan pandangan untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang canggih dan terkini. Hal ini sangat penting untuk pembangunan pendidikan negara kita. Guru yang berketerampilan mempunyai pengetahuan ikhtisas, iaitu mempunyai pengetahuan dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang psikologi kanak-kanak dan subjek bahasa Melayu. Guru juga mahir dalam bidang kemahiran seperti kemahiran bertutur dan komunikasi yang berkesan. Guru perlu sedar diri untuk meneroka pelbagai bidang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan. Ini merupakan cabaran buat para pendidik untuk memastikan pemikiran kreatif, inovatif, kritis serta penaklukan diterapkan dalam pembelajaran murid. Hal ini adalah untuk memastikan murid-murid mendapat pendidikan yang berkualiti dan sebagai persediaan untuk mereka menghadapi arus globalisasi. Ini dapat dikaitkan dengan aspirasi pendidikan negara yang terakhir, iaitu kecekapan di mana keberhasilan pelajar diutamakan. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru yang berjiwa pendidik akan berusaha untuk mencari jalan bagi memastikan pembelajaran berkesan berlangsung. Kementerian Pendidikan juga telah mewujudkan satu perpustakaan video pengajaran guru melalui video e-guru bagi membantu guru-guru yang memerlukan inspirasi untuk memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran mereka. Bukan itu sahaja, seorang guru harus mengambil inisiatif untuk menguruskan bilik darjah, tingkah laku dan disiplin murid. Guru yang berjiwa pendidik perlu menukarkan pengajaran bilik darjah daripada aktif kepada pemudah cara di mana guru berperanan hanyalah sebagai fasilitator. Ini boleh dikaitkan juga dengan aspirasi murid iaitu kemahiran berfikir. Guru hendaklah menyelidik dan membuat refleksi bagi penambahbaikan terhadap aktiviti pengajaran yang dilaksanakan untuk memastikan setiap murid mendapat pembelajaran yang berkualiti. Seterusnya ialah etika keguruan. Profesen perguruan merupakan profesen yang disanjung tinggi oleh masyarakat. Oleh itu, semua guru tertakluk kepada tata susila profesen keguruan. Guru mempunyai tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesen perguruan. Kesimpulannya, sistem pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sesebuah negara. Hal ini adalah untuk memastikan kemajuan negara tersebut. Peranan guru dalam abad ini bukanlah sahaja sebagai penggerak masyarakat dalam pembentukan negara, namun fungsi guru adalah secara global dan tidak terhad. Mudah-mudahan hasrat murni sistem pendidikan di Malaysia menjelang tahun 2025 dapat direalisasikan untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita menjadi antara yang gemilang dan relevan di dunia. Nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan. Saya, Cik Fatih Izzati binti Zulkifli, mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.